Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat. Okey, um, hari ini macam biasa kita akan meneruskan sesi PDPR kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, dah sedia? Cikgu harap semua murid cikgu dah bersedia dengan buku teks, modul yang telah cikgu sediakan dan juga alat tulis untuk kamu guna nanti. Baik, sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, apa kata macam biasalah kita sama-sama menadahkan tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, macam mana murid-murid cikgu? Dah bersedia? Okey, kalau dah bersedia, kita nak mulakan sesi PDPR kita pada hari ini. Okey, Bahasa Melayu tahun 4. Di sini segalanya bermula. Okey. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah Aku Anak Watan. Okey. Standard pembelajarannya ialah 1.2.3 bersoal jawab untuk mendapatkan penjelasan. Okey. Boleh murid-murid? Kita nak belajar tajuk unit baru ni Aku Anak Watan. Okey, cikgu teruskan dengan apa yang akan kamu semua perolehi hari ini, iaitu yang pertama, mengenal pasti ciri-ciri unik MyCard atau kad pengenalan dengan betul. Yang kedua, melengkapkan dialog dengan jawapan yang betul. Okey, dialog ni ada dalam modul yang telah cikgu sediakan. Okey, kita teruskan dengan slide yang seterusnya. Perkongsian sedikit daripada cikgu peka bahasa iaitu cyberbully ataupun dalam bahasa Melayu ini ialah bully cyber. Okey, maksud bully cyber ini ialah perbuatan menghantar mesej dan imej menerusi telefon pintar atau komputer melalui aplikasi media sosial dengan tujuan untuk bermusuh dan ugutan. Okey, ini adalah salah satu daripada sifat gangsterism dalam media sosial. Bully cyber bagi tahu kita ada buat salah ataupun dia bagi tahu yang kita ni gemuk, kita ni hitam dan sebagainya dalam media sosial. Okey, memburuk-burukkan kita. Itu maksud bully cyber ni. Okey? Boleh murid-murid cikgu? Okey, seterusnya ini dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Aku Anak Watan. Okey. Tajuknya ialah Aku Anak Watan, unit 15. Dan dalam Aku Anak Watan ini ada hari pendaftaran negara. Okey, sekarang ni kamu murid-murid tahun 4 sekarang ni baru berumur 10 tahun. Okey, umur 10 tahun belum lagi ada MyCard. Kamu masih lagi memegang MyKit yang berwarna merah jambu tu, betul tak? Kalau tak betul, pergi tengok dekat ibu ke, dekat ayah ke, betul tak cikgu cakap? MyKit ni sampai umur 12 tahun. Sampai umur 12 tahun kamu masih lagi guna MyKit. Tapi dah berumur 12 tahun nanti atau lebih senang, bila masuk tahun 6, sambut hari jadi, bulan 1 sampai bulan 12 masa tahun 6 tu, barulah kamu tukar kepada MyCard yang berwarna biru. Ayah kamu, ibu kamu, ataupun yang ada kakak, yang ada abang, semua ada MyCard ni. Cikgu pun ada, warna biru. Okey? Okey, berkenaan dengan hari pendaftaran negara, mungkin sekolah
kawan kita ni Zara ni pergi karnival Hari Pendaftaran Negara. Di situ berbagai aktiviti yang telah dijalankan. Okey, cikgu nak teruskan dengan slide yang seterusnya. Apa maksud watan? Siapa tahu maksud watan tu? Bukan atan ya. Atan tu nama panggilan kampung. Tapi ni watan. Nak tahu tak apa maksudnya? Okey, maksud watan ialah tanah air, tanah tumpah darah ataupun rela berkorban untuk berbakti, ada rasa kemanusiaan dan persaudaraan. Ni cikgu ambil dari Kamus Dewan edisi keempat. Jadi maknanya watan ni kita ni sebagai anak jati negara Malaysia. Walaupun kita duduk Pahang, kita duduk Selangor, kita duduk Perak dan Sabah ke Sarawak ke kan. Kita masih lagi anak watan, iaitu anak jati kelahiran negara Malaysia. Itu yang besarlah kalau kita macam cikgu anak jati kelahiran negeri Perak. Cikgu asal Perak. Kalau kamu semua ni mungkin ada yang asalnya dari Kelantan, asalnya dari Pahang. Okey. Itu maksud cikgu. Maknanya watan ni ialah anak jati. Anak jati kepada negeri dan juga kepada Malaysia. Okey, boleh faham murid-murid? Cikgu harap jelasan cikgu ini jelas tentang maksud watan. Okey, cikgu teruskan. Apakah ciri-ciri keselamatan yang ada pada kad pengenalan tu? Tadi dalam buku teks tadi dah ada kan? Dekat sebelah kanan tu dia tunjuk ciri-ciri keselamatan pada kad pengenalan. Ni cikgu nak tunjukkan yang lebih jelas kepada kamu semua. Okey? Inilah ciri-ciri keselamatan MyCard. Ada yang di bahagian hadapan dan ada yang di bahagian belakang MyCard. Okey, kedua-dua ini ialah ciri-ciri keselamatan MyCard. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama, cetakan pelangi. Memantulkan cahaya pelangi apabila terkena cahaya. Ini memang ada. Yang nombor 2 ialah nombor MyCard. Tulisan laser. Mengelakkan nombor MyCard daripada ditoreh. Jadi kita nombor MyCard tu kita bukannya tulis dengan tangan, dia memang laser. Atas kad ni dia terus pakai laser tulis. Macam cikgu bermula dengan 84 dan seterusnya lah. Lepas tu kita ada perlindungan anti salinan. Bila kita kita serong kan, kita akan nampak lambang multimedia super koridor. Tengok pada MyCard ayah awak. Jangan tengok pada MyKit. MyKit pun ada tapi MyKit dia ada beza sikit. Nanti cikgu beritahu. Okey, seterusnya ada corak gulicor tu. Corak latar belakang MyCard. Okey, seterusnya ada sinaran UV pelbagai warna. Variasi warna terdapat pada MyCard tulen. Yang kalau palsu dia tak ada. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil MyCard ayah kamu ke ibu kamu tengok betul tak apa yang cikgu kongsikan kepada kamu semua ni. Lepas tu ada image tulisan laser. Dan satu lagi, dia ada nombor MyCard tulisan laser dan juga gambar. Okey, jadinya dalam MyCard kamu nanti, bila kamu buat nanti, dia akan satu keping gambar yang berwarna. Okey, contoh hari ni cikgu pakai baju merah jambu kan. Cikgu tangkap gambar. Inilah gambar yang akan keluar pada nombor MyCard tulisan laser tu. Lepas itu ada image tulisan laser tu, dia masih lagi yang sama tapi kecil sedikit pada gambar yang besar tu. Itu bahagian hadapan. Bahagian belakang pula pada MyCard ni ada masih lagi ada sinaran UV pelbagai warna dan juga ada chip 80 kilobyte. Kenapa ada chip tu? Siapa boleh beritahu cikgu? Kenapa ada chip 80 kilobyte? Nanti cikgu kongsikan apa guna chip 80 kilobyte pada MyCard tu. Okey, kalau kamu tengok MyKit kamu sekarang, perbezaannya hanyalah tiada gambar kamu. Okey, kalau cikgu dah ada gambar, ayah kamu, ibu kamu, kakak, abang dah ada gambar. Tapi kamu, MyKit tak ada gambar sebab masa lahir, sampailah kamu umur 10 tahun, muka kamu masih lagi berlaku perubahan. Okey? Faham maksud cikgu tu? Itu bezanya MyKit dengan MyCard. Tapi MyKit boleh guna.
Tapi untuk kanak-kanak yang bawah umur 12 tahun. Kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas dan sampailah usia yang lebih lagi, semua dah pakai MyCard. Ini ciri-ciri keselamatan yang ada pada MyCard. Cikgu harap semua murid faham. Kalau kita rasa kita punya MyCard ni ataupun MyKit kita ni palsu, kita kena tanya pihak yang berwajib, iaitu Jabatan Pendaftaran Negara. Jangan kabur, yang awak punya palsu, yang koi punya koi lah, yang saya punya ni original. Jangan cakap gitu. Jadi kita kena semak kita punya MyKit atau MyCard tu palsu atau tulen dengan menghubungi pihak Jabatan Pendaftaran Negara lah, ataupun kita pergi ke bangunan sendiri. Tapi musim COVID-19 ni kita tak boleh kan, kita kena buat temu janji dan sebagainya. Banyak maklumat-maklumat yang akan kita jumpa pada dalam internet. Kita boleh type MyCard palsu macam mana, MyCard tulen macam mana. Okey, boleh? Murid-murid, cikgu nak teruskan dengan kegunaan MyCard atau kad pengenalan yang 80 KB tadi kan. Apa fungsi chip 80 KB tadi? Ini dia. Cikgu kongsikan. Dia ada banyak tapi cikgu kongsikan 8 je dahulu. Okey, yang pertama, macam biasalah, sebagai kad pengenalan dirilah. Bila polis tunjuk mana bagi IC ataupun kad pengenalan, kamu tunjuk betul nama, dia check semualah. Okey. Boleh jadikan sebagai dokumen sah lesen memandu. Okey, tapi cikgu tak buat lah. Cikgu asingkan lesen memandu ada satu, kad pengenalan ada satu. Okey. Sebabnya ini pun kita boleh masukkan dalam kita punya kad pengenalan tu sendiri. Okey, seterusnya ialah sebagai pasport. Okey. Seterusnya sebagai aplikasi prasarana kekunci awam. Ini kita contoh kita ada perbankan internet ataupun online kan. Kita kena pakai yang ni, yang kita guna tangan kita, ibu jari kita sebagai kunci dia, tak boleh. Dia sebabnya setiap manusia ni dia ada ibu jari ataupun tanda-tanda yang unik pada seseorang tu, tak sama. Okey, seterusnya yang kelima, sebagai touch and go kan. Pernah nampak tak mak ayah awak ke ibu ke kan, pakai kad pengenalan je. Pergi nak balik kampung, pakai kad pengenalan je, touch and go kan. Jadikan touch and go, boleh. Tak ada masalah. Okey, seterusnya sebagai dokumen kesihatan. Semua boleh. Apabila pihak-pihak yang berwajib dia nak semak kita punya kad, semua ada dalam tu. Ada dokumen kesihatan, ada dokumen sah lesen memandu, semua boleh buat pada kad pengenalan kita. Okey, seterusnya boleh jadikan sebagai e-tunai juga. Kita masukkan duit kita dalam tu. Okey, kita masuk, kita boleh beli, kita boleh bayar guna kad pengenalan sahaja. Tak payah gunakan kad bank yang ada. Tu macam cikgu lah, macam kamu MyKit tak ada lagi benda ni. Okey, nanti bila kamu dah buat MyCard nanti, sampailah kamu guna, sampai kamu belajar, kamu dah kerja kan, kamu gunakanlah apa yang boleh kita buat untuk digunakan sebagai MyCard ni lah. Okey, dan yang terakhir sebagai kad ATM pun boleh. Tapi cikgu tak buat. Cikgu sebabnya cikgu takut lupa, kad ATM cikgu hilang, susah. Kita boleh buat untuk jadikan sebagai lesen madu dan sebagainya, tapi cikgu buat hanya sebagai kad pengenalan lah. Okey, sebab lesen madu cikgu buat lain, kad ATM pun cikgu buat lain. Itu cara orang lama. Mungkin masa zaman kamu nanti semua dah guna MyCard saja, tak payah guna kad ATM, tak payah guna lesen madu yang lain. Semua dalam MyCard kamu. Okey, ini beberapa kegunaan